Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Majlis mengalu-alukan kehadiran para tetamu dan warga Universiti Malaya ke program Telaah EduM Siri 2 tahun 2026 Anjuran Perpustakaan Universiti Malaya dengan kerjasama Akademi Pengajian Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Datuk Profesor Colonel K. Dr. Awang Azman Awang Pawi, Dekan Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Yang berusaha Dr. Ahmad Zahiruddin Muhammad Zabidi, Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Yang berusaha Puan Raja Soti Raja Sapai, Pengarah Eksekutif Perpustakaan Universiti Malaya, Tif-Tif Kehormat, para pegawai kanan UM serta para hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat ilahi kerana dengan limpah kurnia izinnya, kita dapat berkumpul dalam sebuah majlis ilmu program Telaah EduM Siri 2 tahun 2026. Bagi memohon keberkatan dan kelancaran majlis ilmu ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Muhammad Farid Wan Muhammad Zain, Pustakawan Kanan Perpustakaan Universiti Malaya untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jala wajhikal karim azim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pada hari yang penuh keberkatan ini, kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepadamu kerana dengan izin dan rahmatmu kami dapat berhimpun dalam majlis program telaah ini. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hati yang ikhlas, akal yang jernih dan jiwa yang cintakan ilmu. Bukakanlah pintu kefahaman kepada kami agar setiap perbincangan, pandangan dan buah fikiran yang dikongsi menjadi ilmu yang bermanfaat, memperkukuh kebenaran serta membawa kebaikan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, berkatilah para pemimpin, para ilmuwan, para pensyarah dan seluruh hadirin yang hadir. Satukanlah hati-hati kami dengan kasih sayang, hikmah dan saling menghormati. Jadikanlah program telaah di Universiti Malaya ini terus menjadi medan yang melahirkan ilmu, memartabatkan bahasa, memperkaya budaya serta menyumbang kepada kemajuan ummah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Encik Muhammad Farid Wan Muhammad Zain di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, seperti yang kita sedia maklum, program Telaah EduM merupakan platform perkongsian ilmu yang bertujuan menyemarakkan budaya membaca, memperkasa wacana intelektual serta menggalakkan apresiasi terhadap karya-karya ilmiah. Pada pagi ini, kita berpeluang mengikuti sesi telaah bagi buku Perangai Bergantung pada Diri Sendiri, karya agung Pendeta Zakbar dan edisi khas dengan pengenalan oleh Yang Berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Haja Asmah binti Haji Omar. Sesi ini akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Profesor Colonel K. Dr. Awang Azman Awang Pawi, Dekan Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya selaku penelaah. Dan dikendalikan oleh Yang Berusaha Dr. Ahmad Zahiruddin Muhammad Zabidi, Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya selaku moderator. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan secara ringkas tokoh penelaah kita. Yang Berbahagia Datuk Profesor Colonel K. Dr. Awang Azman Awang Pawi merupakan Dekan Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya dan seorang sarjana yang telah menabur bakti dalam dunia akademik selama lebih 26 tahun. Beliau terkenal melalui sumbangan dalam bidang pengajian Melayu, khususnya budaya, kesusasteraan dan warisan alam Melayu. Buku Perangai Bergantung pada Diri Sendiri pula merupakan sebuah karya yang mengangkat nilai jati diri, kebijaksanaan dan kepentingan berdikari dalam membentuk insan yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Semoga sesi perkongsian ilmu pada pagi ini memberi manfaat dan menyemarakkan lagi budaya ilmu dalam kalangan kita semua.
Seterusnya, majlis menjemput yang berbahagia Datuk Profesor Colonel K. Dr. Awang Azman Awang Pawi bersama Yang Berusaha Dr. Ahmad Zahiruddin Muhammad Zabidi untuk ke pentas bagi memulakan sesi telaah at UM Siri 2 tahun 2026. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi semua. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Perpustakaan Universiti Malaya, kepimpinan tertinggi, pengarah eksekutif Puan Raja Soti Raja Sapai dan barisan pegawai kanan, pustakawan kanan, pustakawan kiri tak ada ya. Para pustakawan dan juga para hadirin sekalian lah. Jadi pertamanya kami dalam mood menanda kertas peperiksaan. Tapi kalau kurang ceria tu kena faham lah. Kurang ceria maksudnya banyak benda fikir lagi. Baik, jadi program ini telaah, satunya saya nak sebut telaah sangat sesuai ataupun satu program baru oleh yang diasaskan oleh Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir dan disebarkan melalui aspirasi Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai PM Perdana Menteri Malaysia, ya. Dan saya difahamkan setiap IPTA ataupun universiti diminta untuk mengadakan program ini. Dan pemilihan telaah itu sangat sesuai. Sebelum ini kita guna istilah bedah buku, ya. Jadi ada perbincangan bahawa bedah ni konotasinya kurang baik kerana bedah ni macam bedah mayat, sesuatu yang mati. Jadi apabila guna istilah telaah, diambil daripada bahasa Arab mutalaah, iaitu kita mengkaji, kita mencuba mendalami, memahami dan seumpamanya. Jadi tanpa buang masa, hari ini buku yang dipilih adalah antara karya yang boleh dianggap sebagai magnum opus, karya agung oleh Pendeta Za'bah. Kalau ditanya, Puan saya ingat adalah masih lagi di Perpustakaan Peringatan Za'bah. Oh, Amerika dah. Last time kali terakhir kita jumpa di sana kan. Okay. Jadi Za'bah ni dengan pengajar Melayu tidak sangat asing, bahkan identik, bahkan mendarah daging lah. Pengarah pertama Jabatan Pengajar Melayu adalah Pendeta Za'bah. Dan banyak sumbangan beliau dari sudut ekonomi, dari sudut bahasa bahkan pendetanya itu, bahkan kemudian pemikiran beragama. Sehingga lahirlah buku Perangai Bergantung pada Diri Sendiri yang akan kita bincangkan pada hari ini. Baik. Datuk, untuk round kita kata pusingan ice breaking apa dia? Memecahkan atau pengenalan ataupun permulaan lah. Saya belajar dengan Datuk di peringkat master dulu dalam kelas belah, ya, ingat lagi. Jadi Datuk menyebutkan Za'bah, kami diberkaitan dengan tokoh-tokoh pengajar Melayu yang mengasaskan dan membina teras pemikiran fundamental dalam pengajar Melayu, ya. Kemudian Datuk pernah menyebutkan satu benda yang menarik lah, saya ingat sampai sekarang, walaupun benda itu berlalu hampir 10 tahun dulu, iaitu Datuk menyebutkan bagi seorang yang belajar dalam pengajar Melayu, ada beberapa karya yang mesti mereka baca dan kuasai dengan baik kandungannya, sehinggalah itu barulah mereka dikira sudah dibaptis sebagai seorang lulusan pengajar Melayu. Itulah konsep yang Datuk sebutkan. Mungkin untuk permulaan Datuk boleh recall balik, saya nak memori itu kembali. Boleh Datuk? Okey. Terima kasih saudara Dr. Zahiruddin, moderator untuk sesi telaah. Terima kasih kepada pihak ketua-ketua pustakawan, staf APM pun ada, Profesor Emeritus Mokhtar, guru saya, Dr. Ahmad Mansur, Timbalan Dekan Ijazah Dasar, Dr. Haniza, Timbalan Dekan Ijazah Tinggi Pendidikan dan Inovasi, dan rakan-rakan Puan FM kita, berbagailah. Dan saya kira minggu ini adalah minggu memeriksa kertas skrip jawapan. Jadi ramai yang berkalwat, maksudnya mengasingkan diri daripada orang ramai untuk lebih fokus kepada lebih fokus kepada menanda. Menanda ini kalau momentum tak ada,
tengok 15 minit pun tak masuk. Maknanya perlu betul-betul lah mengasingkan diri, bebas daripada apa-apa gangguan. Kita faham. Alhamdulillah sebab saya difahamkan kita ada sesi live juga, boleh dirakam dan sebagainya. Mengapa Zabah? Betul. Ketika Dr. Zahir menjadi student kira-kira 10 tahun dulu, saya telah menyatakan antara teks ataupun tokoh kajian dalam pengajian Melayu ini perlu ditelaah ialah Zabah. Dan mengapa Zabah? Tak kenal Zabah, maka istilah kalau di Eropah, kalau kajian Asia Tenggara ataupun kajian pengajian Melayu yang dululah, bukan sekarang. Sebab pengajian kiblat, pengajian Melayu sudah berubah sekarang. Kalau dulu sesiapa yang tidak pergi ke Leiden, maknanya belum lagi dibaptiskan sebagai pengkaji Asia Tenggara. Jadi kita lihat ke situ, kalau kita ke Leiden, kita akan tengok dari macam-macam universiti, daripada Princeton ada, Imperial ada, Cambridge, Oxford, akan berada kat Leiden buat kajian ke situ. Kat Leiden saya pernah jumpa beberapa orang yang ternama menjadi visiting scholar dan sebagainya. Itu orang kata tempat pembaptisan kajian Asia Tenggara. Tapi saya kira dalam 10 tahun kebelakangan ini, pengajian Melayu sudah beralih arah daripada di luar sampai ke kembali ke Malaysia. Sebab apa? Saya bagi contoh. Dekat SOS, anda dapat kira dengan jari. Satu jari saja. Berapa ramai pengkaji tentang pengajian Melayu dapat dikira dengan jari. Mulai ke Hijaz. Seorang je saya ingat. Satu lagi kajian yang lelaki tu. Ben Murtad. Ben Murtad. Saya nama dia Ben Murtad. Kajian dia pengajian mulanya kajian syair, sekarang ni dia beralih kepada kajian drama Indonesia. Jadi itulah saya nak ceritakan pusat pengajian Melayu itu. Dan dalam konteks Zabah ni, kembali kepada Zabah, Zabah ini adalah tokoh, tadi dikatakan oleh moderator, yang pertama beliau ialah pemegang kursi ketua jawatan pengajian Melayu yang pertama. Sebab itu adalah diiringi oleh pelbagai hingga kepada Sultan Takdir Adijah Bana, macam-macam lah, hingga yang contemporary, hingga kepada Profesor Prof. Mokhtar dan sebagainya lah. Tapi yang pertama itu diingati ialah Zabah. Zabah ini, buku-buku beliau adalah sangat progresif. Pemikiran beliau kadang-kadang mendepani zaman. Pernah karya beliau diterbitkan tetapi diharamkan oleh istana. Ingat Istana Perak. Sebab pandangan dia konsep takdir, itu menjadi satu isu kontroversi dan orang masa itu pemikiran mereka masih lagi belum seperti apa yang ada pada hari ini. Sekarang ni dah tak menjadi isu. Pemikiran Somah itu Zabah. Zabah ni beliau sebenarnya kehidupan awal beliau ni ialah berada dalam dunia penjajahan Inggeris tahun 20-an misalnya. Beliau pernah menulis tentang kemiskinan. Kemudian beliau telah menulis juga bagaimana kita untuk menyelamatkan orang Melayu, bagaimana idea-idea pembangunan itu perlu ada. Ini bayangkan, ingat tulisan awal beliau diterbitkan dalam The Malay Mail. Kita tahu Malay Mail ini bukanlah orang tempatan tapi orang Inggeris. Dan akibat daripada tulisan dan kekritisan beliau ni, beliau menerima kesan yang begitu mendalam. Ini saya bagi latar belakang dulu. Mendalam, bukan saja beliau sentiasa diekori oleh intelijen ketika itu, malah beliau pernah ditahan gaji kerana sikap kritis beliau. Ditahan gaji dan diatur sekian rupa hingga beliau hanya melakukan kerja seperti terjemahan, mengajar bahasa, mengajar sastra. Bukannya lagi untuk mengajar isu, lagi
diberikan galakan untuk memperkatakan tentang pembangunan orang Melayu. Dan Zabah ini saya kata sangat terkenal sekali ya, hingga akhirnya beliau diangkat sebagai penelita satu anugerah. Jadi ada 2 penelita seingat saya. Satu penelita Zabah, yang kedua ialah penelita Ismail Hussein, adik-beradik kepada keluarga Hussein, Ibrahim Hussein, Abdullah Hussein. Dia adik-beradik. Ada karya Ismail Hussein yang masih ada di Chancellery, saya ingat. Ini sangat legenda, karya Ibrahim Hussein. Ini yang adik-beradik dia, iaitu Ismail Hussein itu mendapat penita. 2 orang lah penita. Jadi bukan senang mendapat penita. Beliau dalam gerakan nasionalisme, beliau terlibat. Saya ingat dalam draft Perlembagaan UMNO beliau juga terlibat sebenarnya. Jadi sumbangan beliau pelbagai. Di gerakan nasionalisme, konsep penyedaran, dan apa kesannya sumbangan beliau. Kalau kita pergi KPT, kan kita pergi Dewan. Ada Dewan Zabah. Ini pengiktirafan. Kalau kita pergi UKM, ada Kolej Zabah. UPM pun ada. UPSI apatah lagi ada. Sekolah pun ada. Sekolah menengah Zabah di Seremban. Sekolah rendah Zabah ada di Perak. Banyak lagi nama-nama Zabah itu diambil. Dan rupa-rupanya cucu Zabah ini bekerja kat Sarawak. Saya baru tahu. Sarawak Tourism Board. Dr. saya lupa, Zidil apa, saya lupa. Tapi bapa dia Abdul Sako. Saya baru teringat family mereka ada di, kalau dulu di Wisma Tun Jugah ada buka gerai makanan. Ini kata family Datuk Sako. Datuk Sako saya ingat saya pernah berkhidmat dalam RTM di Sarawak. Dan kemudian terus menginap. Itu cucu dia. Jadi balik kepada Zabah ini, membaca Zabah kita dapat mengenali seorang yang progresif, orang yang mempunyai minda yang luas, berpandangan jauh. Hingga Ungku Aziz sendiri, anda tahu Ungku Aziz tokoh yang hebat, dihormati dalam dan di serantau dunia ya, terutama di Asia Tenggara, terutama tentang kemiskinan Melayu dan sebagainya. Beliau juga sangat mengagumi Zabah. Maknanya kerana apa? Kerana pemikiran Zabah, kerana perjuangan Zabah, dan Zabah ini menjadi ikonik. Kita ada pusakan Zabah di UM sebagai tanda pengiktirafan. Maknanya Zabah di mana-mana. Dan bila kita membicarakan Zabah, kita bukan kita mengulang. Kita nak mencari intipati pemikiran beliau, bagaimana kita nak bergerak ke depan. Okey, terima kasih. Agak panjang juga. Baik. Terima kasih Datuk atas latar belakang pengenalan. Ya. Saya sendiri dah kalau boleh share. Pertama kali mendengar Zabah ataupun terdedah dengan karyanya, ketika itu ada seorang mufti muda ya, daripada Perlis. Dia memperkenalkan karya Zabah di peringkat nasional dalam tulisan dia, dan pada masa itu Pak Ungku Aziz yang menghadiahkan buku tersebut pada beliau. Dan beliau baca, beliau terkejut bagaimana tokoh bahasa yang lebih terkenal sebagai tokoh bahasa sebenarnya progresif dari sudut pandangan keagamaan dan seumpamanya juga. Baik, bagi saya ingat semua sini dah maklum, Zabah adalah akronim kepada Zainal Abidin Ahmad. Sebab tu kalau perasan ada pelbagai cara tulis. Ada ZAABA. Ada ZA apostrofi terbalik begini, yang koma itu. Ada yang nombor 6, ada yang nombor 9, pelbagailah caranya. Tapi sebenarnya itu menunjukkan Ain Zainal Abidin Zabah. Itu adalah ikut tulisan Jawi sebenarnya ataupun tulisan Arab. Itu jadi Zabah. Baik, Datuk, untuk karya Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri ini, kita tahu kritikan Zabah, dan ada fakta menariknya adalah buku ini ataupun manuskrip ini dijumpai dan setelah Zabah meninggal dunia, dan akhirnya diusahakan terbit oleh DBP sekitar 1980-an, 1982 lebih tepat. Kemudian edisi terkini barulah diperkenalkan oleh Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Omar, diterbitkan balik oleh DBP. Ya. Dalam poster kita ada sedikit kesilapan, tulis itu karya Prof. Asma.
Prof Asmah sebagai pengenal ataupun pembicara lah, pengkaji. Baik. Ini menunjukkan karya tersebut lahir selepas Za'bah dah meninggal dunia. Dan pemikirannya sangat progresif dalam itu. Dan saya tak boleh bayang, Datuk, kalau karya tersebut terbit masa 30-an tempoh hari. Maksudnya karya itu mengkritik orang Melayu lah. Dan karya itu terbit sebelum terbitnya karya Dilema Melayu oleh Tun Dr. Mahathir. Juga karya Syed Hussein Alatas tentang mitos masyarakat, mitos Melayu, pribumi malas, The Myth of the Lazy Native. Jadi saya membayangkan kalaulah macam Datuk sebut tadi, falsafah takdir terbit awal dan akhirnya menjadi kontroversi besar. Datuk rasa kalau karya ini terbit tahun 30-an, apa implikasinya? Mungkin Datuk ada backward prediction lah tentang hal tersebut. Boleh Datuk bagi pandangan? Boleh. Sekira perangai ataupun bergantung kepada diri sendiri ini memang betul. Pengenalan oleh Asmah Haji Omar tentang kemiskinan pun pengenalan ditulis, jejak-jejak di pantai oleh Ungku Aziz. Kalaulah buku ini terbit tahun 30-an, saya kira ketika itu wujudnya persaingan idea iaitu di antara golongan tua dan golongan muda. Sering kalau kita belajar sejarah tingkatan 5 kan, idea-idea progresif bertembung dengan idea-idea konservatif. Konservatif bukanlah konservatif maksudnya terlalu kolot. Kalau di UK kan conserve. Dia cuba conserve itu, konservatif itu ialah dia cuba nak melihara tradisi. Mereka bimbang bahawa tradisi yang mereka pelihara itu akan terjejas. Itu sebab ada parti konservatif kalau kita lihat sejarah dekat UK ya. Bukan bermakna mereka ni kolot, tapi mereka ingin jadi pelihara. Dan saya kira kalau buku sebaik Perangai Bergantung di Sini ini ialah satu buku yang perlunya ada keupayaan untuk berfikir dan membuat pertimbangan sendiri, berusaha dengan ilmu, dengan disiplin, dengan kesungguhan. Barangkali ketika itu zaman masih banyak bergantung kepada institusi yang tradisional. Sama ada mereka mereka taksiran tentang agama, taksiran tentang kehidupan itu masih terikat dengan unsur-unsur adat, pandangan agama yang agak tradisional. Sebab itu tahun 40-an di Indonesia baru ada pemikiran-pemikiran yang lebih progresif. Kalau anda lihat cerita di Netflix, Sang Pencerah. Anda pernah menonton Sang Pencerah? Ialah sejarah Muhammadiyah di Indonesia. Sejarah Indonesia ni menarik. Indonesia ini dari segi gerakan Islam mereka ada dua. Satu Muhammadiyah, satu di Nahdlatul Ulama. Sebenarnya guru mereka adalah orang yang sama. Ahmad Dahlan belajar dekat Mekah dengan dengan teman dia. Mereka belajar guru yang sama, cuma Ahmad Dahlan ni bila dia pergi berguru dekat Mekah, selepas kelas dia bertanya banyak dengan cikgu dia banyak pinjam buku guru dia. Itu yang memberi kelebihan, beliau banyak bertanya kepada guru dia. Itu bezanya apabila dia balik, beliau menjadi dilihat lebih dinamik. Muhammadiyah di Indonesia sekarang ada paling kurang 175 buah universitas. Bayangkan di Papua pun ada Muhammadiyah. Yang majoriti di Papua itu bukan beragama Islam tapi mereka menuntut ilmu. Itu kesan gerakan Muhammadiyah, idea pencerahan. Kalau di Nahdlatul Ulama dianggap lebih konservatif lah. Tapi Muhammadiyah antara pertubuhan yang terkaya di dunia. 1 sen pun tanpa bantuan kerajaan. Universitas ada 174 buah. Saya pernah dibawa ke beberapa buah universiti oleh penggerak-penggerak Muhammadiyah. Dahsyat mereka. Di Malaysia ada satu cawangan dia, di Perlis. Muhammadiyah. Di Australia ada college. Bayangkan. Dan mereka terlibat dalam banyak perkara. Insurans, hospital, tanpa bantuan kerajaan. Sebab itu bila mereka nak mengambil alih bank,
Saya ingat saya Bank Senturi kata tak saya, pihak kerajaan tak setuju. Dia tak nak Muhammadiyah ni terlalu berkuasa. Memang sesiapa yang mempunyai teman-teman Muhammadiyah ini, mereka orang-orang yang progresif, tafsiran tentang Islam. Amin Rais ada contohnya antara yang gerakan Muhammadiyah. Okey, saya nak cerita tadi ialah bagaimana kalau 30-an itu Indonesia tahun 40-an baru ada gerakan Muhammadiyah itu Ahmad Dahlan, tapi bersifat gerakan sosial. Tapi bagi Zabah, saya kira beliau agak keseorangan dalam perjuangan tersebut dan kurang didukung oleh gerakan-gerakan yang begitu kuat atau berpengaruh. Itu sebab apabila beliau ditekan oleh British, gaji ditahan, kemudian yang kedua dihantar ke tempat, disuruh fokus tentang terjemahan, mengajar bahasa saja. Jadi beliau cuba ditekan. Sebab itu saya kira jika beliau tulisan buku beliau ini diterbit 30-an, saya kira kontribusinya juga sama dengan karya beliau yang lain, menyebabkan buku karya beliau pernah diharamkan oleh Istana Perak ketika itu. Ya. Baik, masih Datuk. Zabah juga ataupun dalam bukunya itu secara jujur dan khusus menegur beberapa aspek kelemahan orang Melayu lah dalam perangai bergantung pada diri sendiri. Jadi dalam buku itu, Datuk, dalam karya tersebut, apa masalah terbesar yang sebenarnya Zabah fokuskan untuk apabila intelijensia besar itu menegur masyarakatnya, maksudnya dia dapati ada masalah dan dia nak mendatangkan solusi lah. Jadi apa masalah terbesar dalam karya tersebut, Datuk? Okey. Zabah melihat masyarakat tersebut. Saya kira karya tersebut mungkin telah dihasilkan awal daripada 1982. Ketika itu masyarakat Melayu dalam keadaan yang lemah pada keadaan beliau. Jadi beliau melihat kehilangan daya bertindak atau loss of agency, apabila seolah-olah ada ilmu tidak dikembang. Kemudian ada juga ketidakcukupan ilmu, ketidakcukupan usaha, perancangan dan disiplin untuk mengubah kehidupan. Itu sebab Zabah terkenal juga dengan kata kemiskinan bukan semata-mata kemiskinan material, bukan semata-mata kemiskinan wang, kemiskinan hati budi juga termasuk. Itu sebab saya ingin nyatakan apabila sekarang ni trend sekarang, mungkin dalam 10 tahun, 15 tahun, orang memperkatakan kemiskinan multidimensi. Banyak dibicarakan. Kalau di UM, Prof. Fatimah Kari, kumpulan mereka dengan Pening, dengan Institut Pulau Pinang, banyak mengkaji. Sebenarnya Zabah ni jauh ke depan dalam membicarakan kemiskinan multidimensi. Tahun 20-an, 30-an sudah membicarakan konsep kemiskinan multidimensi ini. Jadi kita lihat berapa jauhnya pemikiran orang dalam pengajian Melayu. Ada satu cabaran juga untuk teman-teman ke sini dalam pengajian Melayu, di Akademi Pengajian Melayu, untuk berfikir, bergerak dan mempunyai wawasan yang jauh ke depan seperti Zabah. Cuma Zabah ni dia tak ada indeks kemiskinan. Sekarang ni semua main indeks perpaduan, indeks ketegangan, Kementerian Perpaduan buat, indeks kemiskinan. Tahun 60-an, sekira 50-an ke 60-an, baru Ungku Aziz dia cuba buat indeks kemiskinan berdasarkan apa? Sarung. Dia pergi kampung, dia tengok kalau kat rumah itu sarung dia dilewati cuma satu je. Sarung itu guna untuk semayang, sarung itu guna untuk tidur. Itu menggambarkan status orang Melayu ketika itu. Kalau ada lebih, ada 3, 4, itu menunjukkan mereka, kehidupan mereka lebih mewah sedikit. Tapi indeks sekarang begitu lebih kompresif.
Kalau Ungku Aziz tahun 60-an, tahun awal 50-an berbicara kemiskinan berdasarkan indeks sarung. Tapi sekarang ni terlalu komprehensif kalau kita buat kajian kemiskinan multidimensi ini. Tapi sumbangan awal Zaba ini, orang yang memperkatakan kemiskinan multidimensi sejak sebelum merdeka lagi. Ini menyebabkan Ungku Aziz sangat teruja terhadap Zaba. Macam mana orang pengajian Melayu ini boleh melihat tentang kemiskinan multidimensi. Dia yang belajar PhD di Waseda dalam bidang ekonomik pun dia dapat rasa Zaba ni terlalu ke depan pemikirannya. Jadi ini masalah terbesar yang ingin ditegur oleh Zaba ialah struktur sosial masyarakat yang dilihatnya tidak adil mesti diperbaiki. Dan manusia yang hidup dalam struktur tersebut mesti memperkuat kemampuan dirinya. Jadi dalam konteks ini bukan nak katakan salahkan victim blaming, tapi bukannya hanya menyalahkan sistem, bukannya menafikan kemampuan manusia, tapi untuk mengimbangkan tentang non-material dan aspek material yang meliputi manusia. Hingga sekarang pemikiran beliau relevan. Pukul apa jam? 10. 10. Tak, sebab apa? Saya kena ada mesyuarat kat parlimen. Tapi tak apa, saya cabar 10 suku boleh habis. Sebab itu, kita nak relevannya kepada kajian-kajian barat. Kajian barat juga melihat dia panggil cultural lag, cultural lagging. Macam nak kita terjemah dalam bahasa Melayu ialah keterhambatan budaya. Ini berlaku apabila mental culture ni lebih cepat berkembang daripada non-mental culture. Apa contohnya? Okey, apabila berlakunya zaman arus globalisasi, berlakunya perubahan teknologi, berlakunya kepesakan teknologi, kita dihidangkan dengan pelbagai. Antara yang sedang anda mainkan sekarang ialah handphone, HP anda. Anda main dengan Netflix anda. Anda bermain dengan pelbagai teknologi. Itu sebab kesan daripada teknologi. Tetapi masalahnya kita tidak dapat menyesuaikan diri dengan teknologi. Apabila manusia tidak dapat menyesuaikan diri dengan kepesatan teknologi ataupun mental culture, non-material culture itu tidak dapat disesuaikan. Non-material itu apa? Di segi pemikiran, kreativiti, idea, inovasi. Kita dibelenggu oleh kepesatan teknologi saja. Akhirnya, kita banyak bergantung kepada ciptaan luar. Dan bila kita bergantung ciptaan luar, berlakulah. Mungkin anda semalam, hari ini, minggu lepas, anda bergantung kepada Shopee. Anda beli barang daripada China. Barang itu boleh saja dibuat oleh kita, tapi anda kata terlalu ringkas untuk dibuat. Maka kita beli pada China, kita beli daripada Indonesia misalnya. Ini bermakna apa yang dilihat ini dikatakan berlakulah situasi kita hanya jadi bangsa pengguna, bukannya bangsa pencipta. Kita hanya menjadi consumer culture. Ini mengapa kita ni kena berubah. Dan kena bersedia bersaing dengan orang luar. Kalau tidak, arus ini terus berjalan. Saya tak nak bayangkan teman-teman saya. Kasut dia dari Itali, seluar dia dari mana, bajunya dari mana, jam dia dari mana. Tak ada yang asli, tak ada produk tempatan. Gigi pun, cermin mata pun dari Korea. Contact lens. Itu kita bermakna kita tidak dapat melawan arus.
kerana berlakunya cultural lag. Zabah menjedari suasana ini. Beliau nak kita bergerak ke depan untuk memastikan kita tidak terhambat dengan budaya. Dia tak nak kita menjadi jadi sebagai pengguna, consumer culture. Kita perlu bergerak jadi pencipta. Masyarakat yang maju ialah masyarakat yang menjadi pencipta, bukan semata-mata menjadi pengguna. Ada tak kita punya telefon bibit kita buatan Malaysia dipakai oleh hadirin sekalian? Termasuk saya taklah. Saya Korea, malu saya sembunyikan. Apa telefon bibit buatan Malaysia? Pernah dengar tak? Handphone ciptaan Malaysia. Pernah dengar tak? Selalu dengar Huawei, Samsung, iPhone. Yang Malaysia ada tak pakai? Angkat tangan. Memang relevan pandangan Zabah ni, Dr. Zahir. Itu pinpoint yang penting ya untuk perbahasan ataupun perbincangan pada pagi ini. Datuk, dua soalan last ataupun dua soalan akhir. Datuk sudah kita sudah di penghujung, lebih kurang dalam 9 suku kita berhenti dan tidak ada Q&A ya. Soal jawab, tanya jawab ada tidak? Tidak menjadi format sebelum ini. Boleh juga, boleh. Okey. Datuk bersedia untuk menjawab, jadi kena bersedia dengan soalan lah. Okey. Datuk, selepas 30-an Zabah tulis dan dia simpan, dan sekarang di perpustakaan peringatan Zabah masih banyak bahan-bahan yang belum diteroka, surat-surat peribadi beliau dan seumpamanya ya. Mungkin perpustakaan mempunyai geran khusus untuk kami pergi kaji lepas ni pun kami rela ya. Mungkin ada kelebihan tersebut nanti di situ. Baik. Datuk, selepas Zabah menulis tahun 30-an, tidak diterbitkan atas pertimbangan yang wallahu alam beliau pun dah meninggal, kita tak dengar. Tapi 80-an dijumpai dan diterbitkan, suasana dah berubah. Daripada 80-an ke 2026 sekarang, maksudnya 80-an masih lagi zaman moden dan kita sekarang di postmodern. Datuk sendiri adalah pengkaji dalam bidang postkolonial. Datuk melihat teguran-teguran Zabah itu sudah memberi kesan ataupun masih lagi banyak yang perlu diusahakan oleh kita? Umumlah soalan saya. Okey. Karya beliau yang terbit 1982, perangai bergantung pada diri sendiri. Saya kira tahun awal 80-an, apabila buku terbit, saya kira review dia agak kurang lah. Saya lihat review dia agak kurang. Kalau bandingkan dari segi ketokohan, kehebatan dan idea besar Zabah. Dan saya kira untuk adil ya, masyarakat mula balik membincangkan tentang Zabah ini selepas minat ditunjuk oleh Menteri Pengajian Tinggi seperti Datuk Zamri Kadir dan juga PMX kita yang merasa kita perlu melihat kembali karya-karya tempatan kita untuk sebagai lonjakan pemikiran, untuk dijadikan sebagai satu bentuk contoh pemikiran yang progresif yang dapat kita jadikan penanda aras dalam kita membaca karya-karya yang bersifat yang menegaskan, yang menekankan aspek pembangunan diri, pembangunan masyarakat, ekosistem apa yang perlu dibina, dan itulah saya kira baru digerakkan. Saya kira dalam tempoh 2 tahun lepas sesi telaah, saya kira UPSI ataupun pada Hari Akademia Negara yang buat puisi, Datuk Zamri membandingkan dengan Zabah ini dengan Ali Syariati, Roshan Fiqh, ya, sang pencerah, sang pemikir. Walaupun bila saya tengok balik, taklah disebutkan dari segi yang 100% ketepatan persamaan itu tak. Tapi 50%, 60% ya. Dan saya kira pada menteri kita juga menekankan
tentang kepentingan buku ini perlu dibaca oleh warga Malaysia, bukan orang Melayu saja, warga Malaysia, bagaimana orang itu maju apabila mereka berfikir, apabila mereka bebas, berjiwa merdeka, bukannya berjiwa hamba. Untuk kita berfikir, sebenarnya jiwa merdeka itu apabila kita sudah memeluk agama, kan, bila kita memeluk agama kita ada Tuhan, konsep tauhid. Apa maksud konsep tauhid? Ialah mengesahkan Tuhan. Mengesahkan Tuhan ialah Tuhan itu satu, maksudnya. Bila kita ketakutan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada masyarakat, bukan kepada pemimpin tertentu dan sebagainya. Jadi membina jiwa merdeka itu salah satu kunci daripada buku ini, perangai bergantung kepada sendiri, bebas berfikir, bebas daripada berjiwa feudal. Jadi ini yang ditekankan oleh Zabah. Jadi saya kira kritikan keras yang diberikan oleh Zabah ini, saya kira itu tandanya kasih beliau kepada masyarakat. Macam kita menegur ahli keluarga kita, macam sebuah organisasi menegur kepada ahli-ahli organisasi, tanda kasih kepada komuniti dia, kepada masyarakat dia. Memang kecewa, kadang-kadang beliau kecewa, tapi bukannya benci. Kena ingat, kerana beliau percaya bangsanya mempunyai potensi untuk berubah. Dan beliau juga mengambil maklum faktor ini juga dipengaruhi oleh penjajahan yang membina jiwa feudal, tentang struktur masyarakat yang masih lagi ketika itu sangat feudal sifatnya. Sebab itu idea, kerana ideanya buku dia diharamkan, maknanya dia pernah di blacklisted lah oleh komuniti. Jadi Zabah menulis panjang lebar sebab beliau percaya kelemahan manusia bukan disebabkan oleh takdir, bukan disebabkan oleh biologi. Kelemahan itu boleh dibaiki dengan adanya pendidikan. Pendidikan itu adalah mobiliti sosial yang terbaik. Sains pembinaan watak, ilmu, latihan dan perubahan sikap. Macam mana Zabah pernah menyatakan, orang itu mungkin ada modal, orang itu mungkin ada naungan, tetapi kalau dia tidak menggunakan akal yang sihat, idea yang disimulasikan dengan kaedah yang betul, maka ia akan gagal. Sebab itu kita lihat, walaupun sesuatu peniaga itu dinaungi, satu peniaga itu ada modal, ada yang gagal, sebabnya dari segi kreativiti, idea untuk berfikir, untuk yang lebih progresif itu kurang dilihat, kurang diselahkan. Jadi Zabah percaya idea untuk membaiki diri itu sangat penting. Sama juga kalau kita nak kembali kepada pemikir ataupun teori daripada Barat. Max Weber terkenal mengkaji tentang Renaissance di Eropah. Beliau menyatakan kenapa orang maju? Sebab orang maju itu sebab mereka berjiwa merdeka, bebas untuk berfikir. Ada idea yang tidak disekat, maka berlakunya Renaissance. Ditambahkan lagi dengan tafsiran agama yang progresif. Asal itu kajian terkenal oleh Max Weber ialah tentang golongan Protestan yang dilihat lebih maju dekat Jerman. Mengapa? Sebab tafsiran mereka terhadap agama lebih progresif. Ia juga sama seperti gerakan agama lain. Apa yang berlaku ketika itu? Iaitu diketahui oleh kelompok Calvinian, kita kenali, golongan yang membawa kepada revolusi industri di Eropah. Kalau dulu cara berfikir masyarakat Eropah yang didungi oleh tafsiran agama yang sempit, antaranya ialah mereka kata hidup ini terlalu singkat, maka kita perlu fokus kepada jalan ke surga. Jangan asyik mengejar dunia, kita kena mengejar akhirat adalah keutamaan.
Itu cara berfikir dianggap golongan konservatif. Tapi golongan progresif di Eropah ketika itu, saya ingat sama seperti pegang agama lain yang melihat agama secara progresif. Dia kata, walaupun hidup ini singkat di dunia, tapi kehidupan singkat di dunia inilah yang menentukan status anda di akhirat. Itu cara pemikiran Protestan ketika itu. Sama juga ada juga yang sama lebih kurang yang isu dalam Islam. Ada gerakan di ketika itu menyatakan kalau kita asyik dengan dunia ini, kita di akhirat nanti kita lambat masuk surga. Sebab disoal banyak di akhirat nanti. Tapi cara pemikiran yang Weber kaji, kalangan Protestan, mereka lain cara berfikir. Sama dengan pemikiran Islam juga. Ya, memang kita mencari, mengejar dunia ini penting dengan kita banyak keuntungan, banyak hasil, maka kita boleh kembali berinfak, bersedekah ke dahli ramai. Dengan banyak kita berbakti ke masyarakat, pintu surga kita lagi banyak terbuka. Itu cara berfikiran tersebut. Cara berfikiran itulah sebenarnya turut dibawa oleh Zaba. Dia membahaskan konsep takdir itu menjadi sensitif pula dalam kelompok masyarakat dia ketika zaman tersebut. Sebenarnya dekat Eropah abad 17 sudah membahaskan tentang tafsiran agama yang progresif hingga akhirnya membawa kepada revolusi industri, membawa kepada modernity. Sebelum itu mereka terikat dengan agak ortodok, di mana salah guna gereja, siapa nak masuk surga kena bayar kepada gereja, hingga menyebabkan berlakunya modernity revolusi industri. Di Perancis misalnya, mereka memisahkan agama dengan gereja. Tujuan asalnya untuk mengelak salah guna. Kalau nak masuk surga, bayar, mereka boleh masuk surga. Itu ditentang. Jadi idea-idea yang tidak progresif inilah yang ditolak oleh orang gerakan-gerakan modernis ketika revolusi industri abad ke-17, dan ini juga sebenarnya kalau Zaba juga memahami pemikiran tersebut, sebab Zaba juga belajar di SOAS. Saya ingat dia terdedah dengan bacaan buku di library, walaupun dia tak ambil khusus sains pembangunan dan sebagainya. Dia tak, masa tu belum ada buku Tadoro, Economic Development, yang menjadi teks klasik untuk kajian pembangunan. Jadi itu idea-idea Zaba ni, kalau kita kait dengan masyarakat di Eropah, masyarakat di dunia, ternyata walaupun lebih awal lagi dekat Eropah, tapi Zaba juga tidak lepas daripada membaca karya-karya tersebut, walaupun orang selalu anggap dia sebagai watak ataupun pensyarah di Jabatan Pekerjaan Melayu. Ya. Alhamdulillah, masih Datuk. Kadang-kadang rasa macam dalam forum Perdana Ehwal Islam. Sikit lah. Baik. Baik. Datuk, untuk soalan terakhir dan sebelum saya buka kepada hadirin untuk tanya sebarang soalan, Datuk, dulu APM terkenal dengan tokoh-tokoh yang melahirkan teori-teori dalam cabang-cabang pengajian Melayu. Teori sastra kita ada Praemerita Pramota, dengan teori dalam kesastraan, dan berapa lagi lah. Jadi adakah mungkin menggunakan karya-karya klasik Hamka pula. Saya minat Hamka. Jadi Hamka tu ringkasan tak apa lah, satu zaman lah. Jadi bolehkah kita menanggap ke depan ini ada kemungkinan untuk kita melahirkan teori-teori baru yang mewakili pegangan Melayu berdasarkan pemikiran tokoh, antaranya oleh Zaba ni sendiri, sama ada melalui buku Perangai Bergantung Diri Sendiri ataupun dia punya poverty ataupun pasal kemiskinan yang Datuk sebutkan tadi, ataupun dalam bahasa dan seumpamanya. Ada kemungkinan tak kita jana ke arah itu, Datuk? Okey, alhamdulillah dekat APM kita ada Profesor Metode Pemutama menghasilkan teori keyword kata
kunci kata kunci, teori pengurusan sastra, kita ada Hashim Awang, Penggedaan Melayu masih lagi dikaji. Dan pengajar Melayu ni terkenal juga. Kita ada Teh Osman, kita ada dulu Pak Nordin Selat pernah Norazid Selat pernah ada, dan pelbagai. Dan saya percaya ada masa 5 hingga 7 tahun, saya kira ada pensyarah-pensyarah pasca era Prof. Emerita Puan Mokhtar akan membina teori mereka sendiri, sama ada menggunakan pemikiran daripada tokoh-tokoh agung yang ada ataupun teori-teori yang ada. Dan sebagai dekan, memang saya ingin melihat masa depan APM ini bukan semata-mata menyelia pelajar PhD, tapi mereka juga mampu mencipta teori tempatan mereka sendiri. Dan sama tidak kurang daripada ciptaan teori luar. Sekitar sini ada Dr. Ahmad dalam bidang bahasa, juga Dr. Haniza, Dr. Zahir, siapa lagi yang banyak dengan Dr. Asma di sebelah dia, Dr. Azimah. Saya percaya 5 hingga 7 tahun bagi kebanyakan mereka yang sekarang ini baru 30-an, awal 40-an, berilah 5 dan 7 tahun, saya sendiri akan pastikan paling kurang 10% kalangan ahli akademik APM itu akan mempunyai teori mereka sendiri, gagasan mereka sendiri, dan mereka mampu bawa teori itu di mancanegara, maksudnya di peringkat antarabangsa. Dan itu ada normal. Kita tanya fakulti lain, ekonomi misalnya, berapa orang ahli teori daripada ekonomi dikenali misalnya di fakulti undang-undang. Sebab itu saya kata sasaran saya 10% tu memadai. Rasional, ada logika, boleh dicapai. Kalau kata 100% itu kita menjanjikan bulan bintang macam pilihan raya pula. Kita realistik 10 hingga 15%, insya-Allah. Saya yakin boleh dijana bagi masa 5 hingga 7 tahun. Yang muda-muda ini semakin masa, semakin ranum, dan mereka akan cetuslah teori. Itu sebab saya galakkan mereka konsep mentorship, kalau boleh dapatkan yang terbaik di kalangan mereka untuk jadikan mentor, supaya dapat sama-sama membincangkan gagasan-gagasan teori, bukan semata-mata seperti biasa mengajar, menerbit, apalagi, tapi mencipta sesuatu yang novelty. Saya selalu beritahu kepada teman-teman, kita jangan jadi pelengkap, kita kena jadi jadi kita jadi pembawa agenda tersebut, bukannya jadi pelengkap. Trendsetter itu, trendsetter kena ada di APM. Pemikir kita mesti trendsetter. Baik cara anda pakai baju ke, cara anda berfikir ke, kena benda tersebut. Jadi ini sesuatu yang saya kira kita tak boleh buat dalam overnight lah. Benda itu mengambil masa. Tengok perjalanan Zabah ini, berapa jauh perjalanan dia, 1923, antara buku yang beliau tulisan beliau hasilkan dengan pengiktirafan beliau capai 56 pendeta, 59 dia dapat Tan Sri. Tapi ramai orang tak sebut dia Tan Sri Zabah. Kenapa agaknya? Orang lupa pendeta Zabah. Sedang Tan Sri itu satu pencapaian, satu pengiktirafan oleh pihak pemerintah. Ya. Baik, menyesal pula saya tanya soalan tu ya. Tak pasal-pasal. Okeylah, tak apa. Okey, kita sudah di penghujung. Mengambil kira menghormati masa Datuk, saya bukalah 2 soalan. Ringkas dan manis. Masam-masam tak nak. Dipersilakan. Promoter. Promoter. Okey, silakan Prof. Terima kasih Dr. Zahruddin, yang saya hormati Datuk Dr. Awang, Profesor Datuk Awang, anak murid saya yang cukup rajin, dan beliau lebih
dahulu mendapat datuk tahniah datuk Saya atuk. Baik, apabila saya meliti buku Za'bah ni, dicari yang dapat saya perturunkan di sini ialah antaranya ialah berdikari. Kalau tak salah saya lah datuk Kemudian rajin dan tekun, berfikiran positif, bertanggungjawab, berakhlak mulia, menuntut ilmu, tidak mudah berputus asa. Okey, ini antara interpretasi yang dapat saya lihat datuk Tapi satu hal yang saya kira sebab semalam saya berbentang kertas kerja di di Gapena, tajuknya tentang mengeruah dan sebagai asas kepada kedaulatan bangsa dalam puisi-puisi Osman Nawang. Saya terkesan dengan baca satu puisinya bertajuk Kurang Ajar. Kurang Ajar Datuk Saya bacakan sajaknya boleh tuan-tuan dan puan-puan. Silakan. Sebuah perkataan yang paling ditakuti untuk bangsa kita yang pemalu. Sekarang kita ini ku ajarkan pada anakku, kau harus jadi manusia kurang ajar untuk tidak mewarisi malu ayahmu. Lihat petani-petani yang kurang ajar, memiliki tanah dengan caranya sebelum mereka tak punya apa kerana ajaran malu dari bangsanya. Suatu bangsa tidak menjadi besar tanpa memiliki sifat kurang ajar. Bila saya baca buku ni, Datuk sajak ni, saya cukup terkesan. Dengan kata lain, kita perlu kurang ajar. Tapi kurang ajar yang dimaksud ni bukan bersifat negatif, tapi bersifat positif yang mana kita harus berani. Kita harus merubah fikiran kita supaya melakukan sesuatu yang daripada kebiasaan. Berani bertindak, berani berfikir dan sebagainya. Jadi berbelit dengan Za'bah ni, saya ingat mungkin satu hal yang mungkin tidak disentuh ataupun mungkin kita dalam penelitian kita lah, mungkin tidak banyak dicakap ialah tentang keberanian bangsa kita untuk merubah. Kita takut untuk melakukan sesuatu yang dalam kelaziman. Saya mengambil contoh diri saya, Datuk Saya diminta untuk melanjutkan pelajaran di peringkat PhD di Australia. Saya cukup rela lah nak buat PhD saya di Australia. Ramai rakan-rakan yang menentang. Dia kata buat di Australia, saudara akan gagal. Balik nanti dengan tangan kosong. Jadi persepsi yang pada pandangan beberapa pencara, balik nanti tak dapat apa-apa. Balik bawa kereta ke, balik bawa mak salih ke, bawa basikal ke dan sebagainya. Jadi itu pemikiran dengan tangan kosong lah. Tapi saya tekad, saya kata saya akan pastikan saya balik bawa PhD. Jadi saya lakukan tu Datuk dengan apa cara sekali. Pernah 6 bulan sebelum saya tamat pengajian saya kena rombak balik tesis saya. 6 bulan sebelum saya nak balik. Waktu itu saya dah bercadang untuk bawa isteri saya dan anak-anak saya berjalan. Tapi kerana membuat pembaikan, 6 bulan tu saya terpaksa. Pagi, siang, malam pergi sekolah, pergi universiti daripada pagi sampai ke pagi esok tu. Berada di universiti. Hampir 15 jam, 16 jam nak menyiapkan. Jadi di sini saya menyatakan bahawa saya berani untuk melakukan perubahan terhadap diri saya. Dan alhamdulillah Datuk dengan nekat saya itu, dengan keazaman dan keberanian saya itu, tesis saya itu tidak perlu menghadiri Waiwa. Tak perlu, kerana Azimli kata no need to attend Waiwa. Dan malah dikatakan tidak perlu membuat sebarang pembetulan pun. Saya cukup terperanjat. Sedangkan bahasa Inggeris saya tunggang langgang, langkabut. Jadi ini yang saya nak katakan di sini tentang satu hal yang perlu kita lihat di sini, keberanian. Keberanian untuk melakukan perubahan, keberanian untuk melakukan berbeza daripada kezaliman. Sama juga apabila saya menggunakan teori konseptual kata kunci. Ramai yang mengatakan teori ini akan menjadi kata dua. Teori kata dua, sama hidup ataupun mati. Tapi saya bertekad, saya kata Allah bagaimanapun saya akan lakukan sesuatu untuk menyumbang ilmu saya. Walaupun berbagai-bagai kritikan. Malah pendekatan pengurusan yang saya perkenalkan di sukatan untuk sukatan pendekatan 6, ada yang mengatakan saya
akan melakukan satu kesilapan besar dalam sukatan. Akan menyebabkan sukatan pelajaran di peringkat 6 akan rosak dengan ada pendekatan yang saya gunakan. Saya kata tidak. Akhirnya pendekatan digunakan oleh pelajar-pelajar tingkatan 6 sampai sekarang. Jadi dalam hal ini, bukan saja apa yang dikatakan oleh Zabah, satu hal yang perlu ada dalam pemikiran kita adalah berani. Sebab itu saya kata kalau apa tu ada beberapa ni yang saya lihat pemikiran ada beberapa kata falsafah, fikiran negatif adalah benih kepada kegagalan. Negatif dalam fikiran hari ini boleh menjadikan penyesalan pada masa hadapan. Jadi saya kata itu saya ingat cukup. Jadi ini sebagai melontar pandangan dan menceritakan baliklah nostalgia zaman-zaman dulu. Baik, Alhamdulillah satu perkongsian yang sangat bermakna daripada Prof. Emeritus Dr. Mukhtar Abu Hassan. Kurang ajar. Kurang ajar dalam konteks tersebut ialah kena berlaku di luar kebiasaan. Kan dalam konteks tradisi, kita selalu lebih disuruh agak mesti malu-malu sikit. Tapi dalam konteks ini, berani bertanya. Dalam konteks itu sebab saya cerita pada awal tadi tentang bagaimana sejarah dalam gerakan Islam, gerakan sosial di Indonesia, adanya gerakan Muhammadiyah dan gerakan Nahdlatul Ulama. Sebab gerakan Muhammadiyah itu ketika mereka berguru, amat dalam berguru, beliau tidak berada dalam keadaan lazim. Beliau banyak bertanya, sering berhujah dengan guru. Kalau zaman dulu dianggap kurang ajar lah. Tapi tak dilihat dalam konteks yang lebih sihat. Bagus. Dari Profesor Emeritus Prof. Mokhtar dia menjejak mungkin senior beliau, Wahab Ali juga lulusan ANU. Profesor Wahab Ali juga pernah jadi pensyarah di Akademi Pengajian Melayu. Profesor Ungku Mawuna dia dengan A.H. John juga daripada ANU. Ini kelompok-kelompok yang rare lah yang berani. Ungku Mawuna mungkin lebih berani lagi sebab background dia sastra Inggeris. Prof. Mokhtar barangkali sastra Melayu. Tak samalah kat sana tak dapat nak kecek ada bahasa Melayu lah kan. Tapi penyelianya Profesor Vinya Hooker sangat fasih bahasa Melayu. Rumah pula nama rumah Minang. Apa nama? Saya lupa nama rumah tu. Itu namanya. Dia lebih Melayu daripada orang Minang. Gitulah Virginia Hooker. Seorang profesor yang terkenal dalam kajian dia Tufat Anafis kesap saya. Jadi ini kelompok agak rare lah ketika itu. Profesor Mokhtar, Wahab Ali, Ungku Maimunah. Itu antaranya yang sempat saya ingat lah. Jadi mereka berani. Dan saya kira mereka juga quote-unquote kau hajar yang sebab tak dengar kata cikgu-cikgu dulu kot. So jangan buat kat luar nanti gagal, nanti terkahwin lagi apa sekali kan. Tapi dia berani. Dan ternyata balik dengan PhD akhirnya mereka ini menjadi Profesor Emeritus. Prof. Mokhtar, Profesor Emeritus. Ungku Maimunah sekarang Profesor Emeritus. Wahab Ali, saya tak ingat. Belum lagi. Jadi itu antaranya kena kita bergerak daripada luar konvensi. Kalau kita nak berjaya, kita kena keluar daripada kepompong sendiri. Kalau kita nak berjaya, kita menggunakan formula yang lama, pendekatan yang lama, tapi kita nak hasil yang luar biasa. Ia tak akan berlaku. Maknanya untuk berjaya, kita kena guna formula lain daripada yang kita biasa, pendekatan yang berbeza daripada kita dulu dan strategi yang tak sama yang kita lakukan dulu. Itu kalau nak berjaya. Jadi inilah disarankan oleh Zabah, gagasan berfikir yang lebih progresif. Kita nak berjaya tapi masih guna formula lama, pendekatan lama, strategi lama. Inilah menjadi kritikan Zabah kepada masyarakat dan beliau menyuruh agar menggunakan akal yang sihat untuk hasil yang sihat, bukannya kelompok yang puan tadi cerita. Okay, sekian. Wallahu a'lam bisawab. Susah juga nak jawab ya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung bicara program telaah kedua dan lokasi asalnya adalah Perpustakaan Peringatan Zabah. Lebih ikonik kalau dibuat di sana rasanya ya, suasananya, latarnya, tapi kita pilih di APM pasti ada sebab dan hikmahnya
barangkali ini titik tolak kerjasama lanjutan yang banyak lagi untuk kita, antara APM dengan perpustakaan. Sementara saya tengok itu banyak lagi lah bahan-bahan yang belum diteliti dan dikeluarkan daripada Perpustakaan Peringatan Za'ba. Jadi sekali lagi saya mewakili Akademi Pengajian Melayu mengucapkan terima kasih kepada pihak Perpustakaan Universiti Malaya atas inisiatif dan sumbangan ataupun kita katakan kerjasama yang baik ini. InsyaAllah kami alu-alukan juga kerjasama yang lebih ke depan lah, insyaAllah. Jadi saya sudahi perbincangan kita ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis pada pagi ini telah sampai ke penghujungnya. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia, Datuk Profesor Colonel K. Dr. Awang Azman Awang Pawi atas kupasan yang amat bermakna terhadap karya agung perangai bergantung pada diri sendiri. Ucapan terima kasih juga dirakamkan kepada yang berusaha, Dr. Ahmad Zahiruddin Muhammad Zabidi selaku moderator serta kepada semua hadirin yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama menjayakan program Telaah @UM Siri 2 tahun 2026. Semoga perkongsian ilmu pada hari ini memberi manfaat dan menyemarakkan lagi budaya membaca serta wacana ilmu dalam kalangan kita. Dengan lafaz Alhamdulillah, maka berakhirlah program Telaah @UM Siri 2 tahun 2026 pada pagi ini. Para hadirin dijemput menikmati jamuan ringan yang telah disediakan di bilik angsana. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.